Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal fuqaha'i wal muhaddithin. Wa ila arwahil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syaikul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mutannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fid darain. Baca tadi yang 117 6 baris dari bawah. 117 baris kanan ke bawah. Insyaallah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi menyesal lagi berpandangan azab mereka itu, lagi picik tempat masuk mereka itu, lagi mengalir danau mereka itu, terbuka urat mereka itu, lagi berubah warna mereka itu. Bermula yang celaka itu berkata mereka itu, hai Tuhan kami, telah mengerasi atas kami oleh celaka kami dan adalah kami kaum yang sesat. Hai Tuhan kami. Orang itu sama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Tuhan kami, telah mengeras atas kami oleh celaka kami dan adalah kami kaum yang sesat. Hai Tuhan kami, angkat olehmu daripada kami akan azab, bahawasanya kami itu percaya telah bersabda Nabi SAW, bermula sekalian miskin isi neraka itu dijadikan Allah bagi mereka itu akan bukit. Lagi ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi perpanjangan azab mereka itu, lagi bijak tempat masuk mereka itu, lagi mengalir danur mereka itu, terbuka aurat mereka itu, lagi berubah warna mereka itu. Bermula yang celaka itu berkata mereka itu, hai Tuhan kami, telah mengerasi atas kami oleh celaka kami dan adalah kami kaum yang sesat. Hai Tuhan kami, Engkau angkat olehmu darajat kami akan azab, bahawasanya kami ini percaya. Bersabda Nabi alaihi salam, Itu sabda Nabi. Nabi alaihi salam, bermula sekalian miskin isi neraka itu dijadikan Allah bagi mereka itu akan bukit. Gunakan bagi bukit itu tinggi, dan maka baik ada itu atas muka. Baca satu orang. Baca satu orang. Saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi perpanjangan azab mereka itu. Qala al-mutannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fid darain. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Musaddah tak ada. Jangan baca wa a'udzu bika min
sakhatika, musyaddah tak ada, betul-betul. Wa a'udzubika min sakhatika, wa a'udzubika min sakhatika. Wa ifat sudah, musyaddah tak ada di situ. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Soalannya, ini aku belum masuk, belum syarah lagi pak soalan kamu. Aku semalam tak baca pula. Tak kira lemah tu, tak lemah tu, tak kira. Soalannya, jawab dengan pengalaman zaman belajar. Cara nak mengelak tak mau bagi jatuh ke dalam neraka, bagaimanakah caranya? Ini nak cerita tentang orang sedang diazab dalam neraka. Kita tak mau bagi jatuh diri kita dalam neraka, bagaimanakah caranya? Apa dia? Sekali lagi tanya tuan. Ada lagi kenapa dia? Bagaimana cara? Apa dia? Saya tak suruh jawab dengan ilmu cioi. Saya suruh jawab dengan pengalaman. Sudah jawab dengan ilmu tu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Betul, tapi saya tak nak sana buka fikrah jamaah tu. Takkan fikrah nak urut dalam kurun sepanjang masa. Dalam bacaan tadi kita sudah faham ahli neraka sedang diazab, merayu berbagai-bagai rayuan. Jadi nasib kita tak mau bagi tubuh badan kita jatuh ke dalam neraka. Jawab dengan fikrah, dengan pengalaman. Ya. Ikut perintah Allah. Kemana atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tu hukum ilmu. Saya nak pengalaman. Baik. Cikgu tak larang nak tengok sampai habis belum sekor pun tak jatuh. Lelaki, bagaimana cara? Bayar hutang semua kepada Allah Ta'ala. Ya, Bayar hutang yang ada kepada Allah Ta'ala. bayar hutang. Betul. Jangan kata ke orang pun tak belok, tak bengkok. Apa dah? Tulis. Kalau semua tulis itu pintu jawapan sudah tertutup berarti tak payah jawab. Kalau betul tak terima orang. Matahari keluar sebelah maghrib, bapak pun tak diterima orang. Tulis. Didulukan yang wajib diiringi dengan yang sunat.
Didahulukan yang wajib diiringi dengan yang sunat. Didahulukan yang wajib diiringi dengan yang sunat. Sila komen. Kata-kata begitu sila protes. Jangan protes orang lain, protes hak saya. Sila Haji Ismail. Didahulukan yang wajib diiringi dengan yang sunat. Sila. Perkataan mengelak di sini maksudnya kita cuba elak, tapi kenapa dia tak kata jatuh terus lagi kita tak mau langsung nak elak dia buat apa? Nak mengelak daripada jatuh, tak mau bagi jatuh dalam neraka. Didahulukan yang wajib diiringi dengan yang sunat. Tak betul bahasa, saya tolong betul. Saya bukan ahli bahasa. Tak betul. Tak macam mana yang kita nak jatuh dan nak masuk tu? Ya. Macam mana yang nak jatuh dan nak masuk? Dia nak jatuh tu orang berdosa. Kenapa berdosa? Kerana kita tak faham wajib. Apa yang wajib? Ismail kata, Haji Ismail kata bayar utang, sembahyang qada. Hak tu nak jatuh tu. Ya. Dia pergi pijak kepala jabatan goyang-goyang. Nah, dia tu nak jatuh tu. Pergi sampai ke bayar belum jatuh. Semayang tak sempurna. Akidah sempurna, semayang tak sempurna. Belum jatuh. Tu maksud yang dikatakan nak jatuh. Ustaz, kita beramal ni amat pendek. Macam kita duk belajar, baca 3 surah Allah, kita baca tu jatuh juga. Apa dia? Kalau kita beramal macam kita baca 3 surah, beramal. Jatuh juga ke? Cuba dengar ayat bercakap didahulukan yang wajib. Dah selesai yang wajib, okey, yang sunat, surah itu, surah ini, ayat itu, ayat ini. Selesaikan yang wajib. Bontok tu basuh dulu. Kalau bontok tak basuh, semayang tak sah, umrah pun tak sah, bini haji pun tak sah. Najis ada di bontok, basuh dulu. Ini maksud yang dikatakan utamakan yang wajib. Dah. Tadi punya ramai lagi. Di sini maksud dia iman mesti mantap dalam konteks ni. Sekejap, sekali lagi. Yang yang wajib dan Ya, utamakan yang wajib dulu ke yang wajib. ini dengan sunat. Ya. Maksudnya iman yang mesti mantap. Iman walaupun tak mantap, sekurang-kurang ma'rifah. Akidah yang wajib sekurang-kurangnya ma'rifah. Nak bagi mantap, nah ini ambil masa panjang, panggil mahir. Maksudnya beriman. Maksudnya Beriman. Boleh tak maksudnya daripada sini? Beriman. kesemua beriman, tetapi
Iman ada sama je masa ni berbagai-bagai. Ada besar biji sawi, ada besar biji padi, ada besar biji jagung, ada besar buah kelapa. Berbagai-bagai iman. Iman kesemua, sedikit ataupun banyak. Sekurang-kurang yang wajib bab akidah ma'rifah. Selesaikan yang wajib. Dah. Terutama sekali wajib di atas batu kepala jamaah saya mempelajarkan syariat kepada anak-anak gadis dan teruna yang sudah akil balik. Terutama sekali. Sekiranya ibu bapa tidak anak gadis teruna yang sudah akil balik tidak memperkenalkan ilmu syariat, ya ayah mak itu menanggung dosa. Anak gadis teruna yang tidak kenal ilmu syariat inilah yang terlibat dengan kahwin sejenis, yang terlibat dengan fahaman itu, yang terlibat dengan fahaman ini, yang terlibat dengan minuman air itu dan ini, berpunca daripada tidak ada syariat. Saya protes kalau tak betul. Jangan ramai-ramai ni sekiranya kalau tidak ada syariat, mustahil tak boleh duduk lepak dalam masjid begini rupa kalau tidak ada asas syariat. Apa dia cikgu Latifah? Kita belajar untuk berdoa lepas taklim saja. Saya. Belajar student makrifah lah. Ya saya. Jadi kalau kita tak makrifah, kita buat yang sunat-sunat, tak ada pahala. Jangan tak makrifah, jangan kata buat yang sunat, yang wajib pun tak dapat pahala. Tulis tak saya. Tulis tak dapat ramai saya. Jikalau tidak makrifah, jangan kata buat yang sunat tak dapat pahala, yang wajib pun tak dapat pahala. Faridatul Faraidi muka surah 4. Saya bagi rujukan terus. Di sebelah luar, sebelah dalam itu ada bahasa akidah, sebelah luar itu. Faridatul Faraidi muka surah 4 sebelah luar. Saya tahu zaman saya ramai-ramai ikut kuliah sana sini, tapi tak biasa dengar kata orang tidak makrifat, amal ibadah yang wajib yang sunat tak dapat pahala. Bila saya sampai dengan suara kasar yang kata jinak keras, saya tak apa. Kalau saya tak keras, besok Haji Ismail akan jatuh ke dalam neraka. Tapi saya jatuh dulu sebelum Haji Ismail jatuh. Kalau saya tak keras, tak tegas. Kenapa? Keputusan Mahkamah Rabbul Jalil Haji Ismail ke neraka. Haji Ismail dia bela diri. Ya Allah, saya tak mau ke neraka. Tak mau pasal apa pula ibadat kamu tak dapat pahala. Oh, ibadat kami tak dapat pahala. Ya Allah, hajilah menyampai tak sampai sasaran. Hajilah menyampai hukum
buku belah kanan, tengok oh dia mengajar semua tapi tak sampai lezat. Okey, inilah selok ke neraka. Haji Ismail selok ke syurga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis berbunyi macam mana? Ni dia kata saya kerah ni tak habis. Jadi saya ni jadi macam bakul sampah. Wa an ilmihi fima amin. Gila ilmu aku ada gerah pada kamu guna ke mana? Saya masuk neraka dulu. Tak, saya tak mahu neraka. Tak mahu neraka. Ilmu yang aku anugerah pada kamu tegas, kamu keraskan. Dah. Ustaz, saya tanya sebentar. Jadi memanglah Ustaz yang mengajar kami, tapi kami ni berbagai-bagai golongan. Ada yang boleh takat cepat, ada yang lambat. Jadi yang lambat kami, Ustaz tak kena kami. Kalau kesemua dapat tangkap, tutuplah pintu neraka. Nah, jamaah kesian, jamaah kilat keras. Kameraman jamaah saya insya-Allah tak akan jatuh ke dalam neraka. Alasan tak akan jatuh ke dalam neraka, mati syahid hasanah. Itu alasan. Nak kata alim, tak ada ilmu. Nak kata hutang, belum selesai lagi, tapi mati dalam syahid hasanah. Masuk lubang kubur selamat dari azab, selamat sampai ke syurga, syahid hasanah. Bukan dalam majlis saya sahaja, majlis mana-mana pun yang pergi belajar syariat macam begini rupa. Apabila dia nak di hospital 2-3 minggu, inna lillah, itu panggil syahid hasanah. Dah. Sat. Sekejap om. Apa dia? Anak syariah. Bukan lagi kita dah nak masuk sekolah utama. Saya faham. Jadi ayah hanya boleh baca alif ba ta. Nak pergi lebih jauh sikit tak boleh. Nak bagi kepada anak-anak, nak memperkenalkan syariah tak boleh. Pihata satu tempat tak kira sama ada sekolah kafan atau pondok mana-mana tak apa. Tapi saya sure kalau warga Selangor, saya sure pertama kali mulai daripada gereja 1 sekolah kafan. Sebab kita tak pandai nak ajar, sibuk dalam gereja. Kata bagi masuk sekolah kafan 1 sampai 6. Gereja anak umur dia berapa tahun? Ya, 12 tahun. Betul-betul. Apabila habis di jannah, dah masuk tingkatan 1, hantarlah kepada sekolah menengah agama Hak Selangor. Ya, Lawang. tak kira dah rawang mana pun. Kalau tak boleh patut, tak puas belajar. Rawang ke mana-mana dalam Selangor.
menengok agama, rawang mana pun kapal. Anak gila ajak anak. Anak saya 9 menengok agama di rawang ke semua. Habis tingkatan 5 terus swasta. Balik, habislah balik rehat sekejap. Sudah selesai lesen kereta motor, sampai masuk U dalam ataupun luar. Itu cara nak lepas. Nak lepas daripada dosa ayah mak, itu dia cara. Bersangkut baut dengan ilmu fardhu. Kalau tak atur macam itu, jangan. Kenapa saya suruh macam itu? Masa depan cerah. Apabila selesai setahun, dia rehat 2-3 bulan, sementara nak keluar keputusan. Di situ anak-anak zaman pagi dah keluar kat dia ambil lesen kereta. Apabila keluar keputusan, dia ada syarat-syarat isi moral ini. Dia keluar dengan tawaran terus untuk you dalam ataupun luar. Ini saya kata harapan cerah masa depan. Kenapa kata macam tu? Anak saya ke semua macam ni. Sudah. Apa dia mama? Ya, bukan. Tuhan dia memang peduli. Nanti kita tak ada wajar. Mai pergi orang ngaji kamu kan. Ayo masa esok nak kira cara macam jawab. Okey. Duduk di kampung tak ada guru. Mari kalau pun ada guru. Dah ada guru, belajar betul-betul. Hak yang terlalu padah tu biar. Dah tak boleh dah. Sekarang belajar betul-betul. Dah. Sudah. Okey, selesai. Ulang balik Haji Ismail. Lagi berpanjangan azab mereka. Okey. Azab ahli neraka di dalam neraka, azab berpanjangan. Kalau nilai di alam dunia, azab 24 jam. Tidak ada berhenti rehat. Sepanjang masa di dalam neraka diazab 24 jam. Kalau nak kira hari dunia. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sebab apa dia diazab dalam neraka? Jawab dengan pengalaman. Tidak bukan yang wajib. Banyak dosa daripada pahala. Mama tak larat nak bela. Banyak dosa daripada pahala. Boleh terima tak pada akal zaman? Sebab banyak dosa. Kenapa kita banyak dosa? Kita tak utamakan yang wajib, utamakan yang sunnah. Berak kencing tak basuh, tertentu dibasuh. Itu ibarat macam itu. Jangan sekali. Semayang qada bertimbung-timbung, tak buat semayang qada. Tapi hari-hari yang tertentu limpah masjid.
Basuh apa tu? Sindiran. Ya. Sindir. Basuh apa? Bukan basuh apa. Basuh apa tu? Basuh tertentu. Tu zaman saya. Basuh tertentu. Apa hukum mereka basuh tertentu? Makruh. Kalau terkicik, wajib kena basuh. Dah. Dermu sana sini ratusan ribu, tapi anak tidak kenal syariat. Bukan tak boleh derama, utamakan yang wajib. Gereja anak kita tidak cepi di sekolah, tanya guru kelas, oh anak encik bahasa Arab makbul, bahasa pelajaran lain-lain itu jayyid, bahasa Arab makbul. Coba ayah mau kata, ustazah, boleh tak tolong tusikan anak saya doa Arab bagi dapat jayyid? Ustazah pun teman-teman, kenapa dia teman-teman? Tak faham bahasa Arab. Bukan ustazah teman-teman bahasa apa? Cikgu minta tolong tusik, tapi cikgu tak cerita minyak kereta dia kedekut. Jangan. Saya tusik anak saya bahasa Inggeris. Satu malam 2 jam. Berapa banyak kena bayar? Agak sama seorang 100. Sama seorang boleh tulis sampai boleh bercakap, boleh mengarang. Cakap depan saya sendiri, mengarang saya tanya sendiri. 102 jam. Kalau cikgu nak panggil ustazah, sekurang-kurang 150. Agak-agaklah boleh bayar, tak nak tusin bahasa Arab 150. Tak boleh. Kalau tusin matematik boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kenapa? Matematik cerah masa depan. Cerah masa depan satu negara, tapi cerah bahasa Arab 2 negeri. Di alam dunia pun cerah, di akhirat pun cerah. Dah. Satu. Berpunca daripada tidak ada ilmu syariat. Bab akidah berpunca daripada tidak makrifat. Amal ibadah yang wajib yang sunat pun Allah Ta'ala tidak dinilai dengan pahala. Azab dalam neraka berpanjangan. Yang kedua, terus Lagi bijak tempat masuk negeri itu. picit tempat masuk. Jadi nak cerita penjara Malaysia hidup bebas dalam penjara, tapi kalau penjara di Thailand tak seperti penjara Malaysia. Yang besar-besar, kalau Thailand dia tanya,
lupa bagi masuk, duduk dalam tu, berdiri, nak duduk tak boleh. Berdirilah 24 jam. Kalau kata nak duduk, okey, dia diturunkan boleh duduk, nak bangkit tak boleh. Kalau kata nak baring, okey, dia bagi baring atas paku di atas, tak boleh bangkit. Licin, sempit. Kita di sini keluar dari penjara bisnes itu dan ini pelajar dalam penjara. Luar negara lagi saya Thailand saya tahu. Tanya orang tu mana sempit dalam neraka. Yang ketiga, Lagi mengalir danur mereka. okey. Mulut, telinga, mata, dubur, faraj, zakat. Bukan keluar nanah, keluar danau. Boleh beza tak di antara nanah dengan danau? Zaman tahu tak sebut nanah? Tahu. Kalau sebut danau, tak tahu. Tak tahu. Okey. Kita jadi bisul. Dia pecah, masak, tak pernah pecah. Dia tentu buat macam mana dia pecah, keluar apa? Tu kan. Betul tekan keluar habis. Dia keluar air kening. Itu pakai air apa? Tu air danau. Istilah kita kata air danau. Istilah kita kata air bisa. Panggil apa? Okey. Di antara nanah dengan danur, yang mana terlebih busuk? Danur terlebih busuk. Jadi ahli neraka duduk dalam neraka, mata, lubang telinga, lubang mulut, zakat faraj keluar danur. Sakit, tak sakit, busuk, tak busuk. Zuku azaban nar, kau rasakan azab neraka. Inilah yang dikatakan wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya, yang keempat, Terbuka aurat mereka itu. apa dia? Terbuka aurat. Terbuka aurat. Ahli neraka duduk dalam neraka dengan tiada berpakai dengan pakaian, terdedah seluruh tubuh badan dia, terbuka aurat. Bagi orang yang utamakan yang sunat, membelakangkan yang wajib, besok dia duduk dalam neraka dengan seluruh tubuh badan dengan tidak ada pakaian yang menutupi aurat. Tidak memandang kepada hak kamu dan tidak memandangkan kepada hak aku. Masing-masing nak selamat daripada azab neraka. Oleh itu, sekarang ini barang siapa dia milik dekat neraka, sela pulang balik ke syarikat dia. Apakah maksud dekat neraka?
Apakah maksud dekat neraka? Lelaki, jangan diam, jangan bagi perempuan saja. Apakah maksud dekat neraka? Buat perkara yang berdosa. Apa dia perkara yang berdosa? Oh, yang wajib. Membelakangkan yang wajib berdosa. Membelakangkan yang wajib berdosa. Apakah maksud pulang kepada syarikat dia? Sela bertobat. Pulang balik kepada syarikat dia. Sudah. Yang ke-6, lagi berubah warna mereka. lagi berubah warna tubuh badan mereka itu ahli neraka. Lagi berubah warna tubuh badan ahli neraka. Berubah tubuh badan, bukan kulit macam biasa. Okey. Salah satu daripada rupa tubuh badan berubah. Salah satu kulit kita. Berapa lapis? 70 lapis. Tiap-tiap satu lapis disulam dengan apa? Bara api neraka. Suku azabana. Kau rasakan azab neraka. Inna azabi lasyadid. Semuanya azabku bersangat kau rasakan. Dah. Ayat ke-7. Bermula yang cilaka itu berkata mereka itu, hai Tuhan kami, telah mengerasi atas kami oleh cilaka kami. Okey. Yang celaka. Kata si celaka syaqawah. Syaqawah mana celaka? Sa'adah ni bahagia. Mayat yang celaka. Ada pula mayat yang bahagia. Mayat ada yang celaka, ada yang bahagia. Mana kita bercara di sini dulu, baru sampai ke neraka di sini dulu. Dengan sebab ada mayat celaka dan mayat bahagia. Celaka ni syaqawah, bahagia ni sa'adah. Dengan sebab mayat ada dua bahagi. Imam-imam semayang mayat, walau mayat saya sendiri sekalipun, agak-agak siapa dia nak jadi imam semayang mayat? Sila angkat tangan. Perempuan jangan. Yang jadi imam semayang pula. Ini ramai-ramai haji-haji semua. Siapa dia nak jadi imam semayang mayat saya? Sila angkat, jangan malu. Jangan jawab anda. Saya tanya yang ni.
semayang mayat saya. Orang lain pakai rasa lah. Dia kata, ni betapa aku jangan macam itu. Tanya ni demi nak menyampaikan hukum. Tapi saya adalah anak kandung. Kalau ada anak lelaki, kalau ke semua anak perempuan, menantu lelaki itu menantu kepada anak sulung. Dia nak keluarga yang terdekat. Okey, Haji Ismail sudah semayang nak baca apa? Doa berapa kali? 2 kali, jangan takut. Sudah doa 2 kali, Haji Ismail ucap, ma qaulukum fi hadzal mayyit. Nak jawab macam mana? Ahlil khair. Haji Ismail ucap kali yang kedua, ma qaulukum fi hadzal mayyit. Jawab macam mana? Sa'adah. Janganlah jawab syakawah. Dengar keluarga dia marahlah. Kali yang ketiga, ma qaulukum fi hadzal mayyit. Ahli jannah. Okey. Soalannya, itu ada soalan juga. Ya. Soalannya, soal jawab tu panggil apa? Doa. Disuruh tak? Disuruh. Siapa dia suruh? Allah. Dia suruh berbunyi macam mana? Ud'uni astajib lakum. Ahli sa'adah. 40 orang semayang mayat, dia ucap ahli sa'adah, Allah Ta'ala tak akan azab mayat itu. Doa, ya Allah, jadilah mayat ini ahli khair, ahli sa'adah, akhir sekali ahli neraka, ahli syurga. Hari ini tak ahli syaqawah. Okay. Ahli syaqawah sudah semayang, bawa mayat masuk dalam wind bergerak. Apabila wind bergerak sampai ke kubur tu, mayat syaqawah dia berjerit kata macam mana? Wailaka ya Muhammad, celakalah aku ya Muhammad. Bagi ahli syaqawah, wailaka ya Muhammad, celakalah aku Muhammad. Ini terus sampai ke neraka orang syaqawah. Celaka. Okey, celaka tadi dia kata macam mana? Haji Ismail. Bermula yang celaka itu berkata mereka itu, hai Tuhan kami, telah memerasi atas kami oleh celaka. Dia tu orang celaka duduk dalam neraka, dia berkata, wahai Tuhan kami, dikerasi di atas kami dengan kecelakaan, berbagai-bagai azab. Ingat jamaah, rayuan itu sudah tak berguna lagi. Menyesal di situ sudah tidak berguna lagi. Merayulah kepada Allah Ta'ala sekarang, menyesallah sekarang, banyak-banyak merintih dengan Allah. Ilahi la sulim
firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim fahamli taubatan faghfirli zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Merayulah kepada Tuhan. Rayuan di sini berguna di sisi Allah Ta'ala, tapi rayuan dalam neraka sudah tak berguna di sisi Allah Ta'ala. Dan juga lafaz ilahi itu sampai akhir. Jamaah saya jangan protes lafaz itu. Kalau kita tak erti bahasa Arab, jangan protes. Itu bahasa bukan bahasa biasa. Amal sudah. Jangan protes. Jangan buat putar lidah. Bahasa Arab itu bahasa luar biasa, bukan bahasa percakapan harian. Ada tak orang protes bahasa itu? Ada. Jamaah saya jangan protes. Kalau satu hari dia betul balik. Macam zaman dulu lah, perempuan dulu pergi kerja, pergi pasar, kepala bodoh. Sekarang alhamdulillah, dia tu pula sekarang dia protes. Tak apa, satu hari dia akan betul balik. Sudah. Teruskan. Dan adalah kami kaum yang sesat. Mengaku di hadapan Allah, ya Allah, kami ni orang sesat. Tak sesat macam mana? Umur 55 tahun baru masuk akhir balik. Terimalah, terimalah hakikat sebenarnya. Orang lain 15 tahun masuk akhir balik, kita 55 tahun baru masuk akhir balik. Kami orang sesat, ya Allah. Tak sesat macam mana perak kecil, tak basuh, terketuk basuh. Apa dia Mama? Saya. Ya. Celakalah aku ya Muhammad. Kenapa? Oh, dia pandai sebut Muhammad, tapi hidup dia bukan hidup cara Muhammad. Pergaulan dia bukan pergaulan Muhammad. Siasat dia bukan siasat Muhammad. Siasat dia bukan siasat Muhammad. Celakalah aku ya Allah. Cara hidup tidak mengikut Muhammad. Ekonomi dia bukan ekonomi yang ditunjuk ajar oleh Muhammad. Muhammad kata umur 15 tahun dah akhir balik, kita 55 tahun baru masuk akhir balik. Jangan marah. Nak kata kasar, nak kata keras, kata saya tak pandai marah. Oh, macam ni kan. Orang kafir umur 55 tahun dia masuk Islam.
ucap dua kalimah syahadat. Dosa judi, dosa zina, dosa minum arak, gugur, habis. Sahabat dulu, dia beriman dulu ke kufur dulu? Kufur dulu. Apabila dia ucap dua kalimah syahadat, dosa itu gugur ke semua. Tapi dosa paling 55 tahun masa balik, Allah Ta'ala tak ampun dosa itu, malaikat dengan bertaubat. Dia tak sanggup. Itu jawabannya. Habis. Ya. Orang apa tu? Okey, orang kafir. Okey, dia kata macam mana? Okey. 30 tahun dia berkawan dengan orang Islam. Orang Islam belajar macam ni, dia mari dulu. Ingat, jangan tak salah. Jaga kebersihan masjid sudah. Orang kafir mari duduk macam ni, tak salah. Dia dengar aku belajar fasih padanya Melayu asli. Aku tak ada masalah lagi. Tak apa. Umur 55 tahun dia masuk Islam, dosa itu semua gugur. Pada hari yang dia masuk Islam tu, dosa dia tak ada seperti hari yang dilahirkan dia. Habis. Terus Haji Ismail. Terus. Ya. Bagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir? Macam tu. Okey. Bagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir? Ya. Bagi orang kafir, apabila dia akil balik 15 tahun atau datang bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala putus kiraman katibin, tiap-tiap seorang kafir 2 malaikat kanan dan kiri. Dah. Tiba-tiba di Sungai Tua ni dia nak membesarkan masjid. Dia pun datang, orang kafir tadi. Haji, saya dah berjumpa dengan Nazim. Tuan Nazim? Dia bilangnya, Tuan Nazim, yang nak membesarkan masjid ini perlu pada sini banyak mana? Pasir banyak mana, batu banyak mana, besi banyak mana. Dia kata, Hadi, tunggu saya tanya konkret. Konkret itu bukan. Dia kata, semi 500 lebih, pasir 10 lori besar, besi saya ni banyak ni, saya ni banyak ni, batu sekian lori. Bila mam? Sekarang mam baru Yogi di kedai kayu. Ni banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni, 500
300.000. Dia keluar cek 300.000. Tapi kalau buat dia keluar 300.000, dia keluar 300.000, masuk buku belah kanan. Amal kebajikan yang dibuat oleh orang kafir masuk buku belah kanan dia. Dan saya jawab apa ini? Soalan susulan, teruskan. Dia berbeda dengan Islam. Banyak dengan kebaikan menggunakan Sekejap soalan. berbeda dengan Islam. Apabila dia memeluk Islam, Banyak dengan kebaikan yang dia berhak sedang berkumpul bawa kita. kalau dia memeluk agama Islam, amal kebajikan bawa ke depan. Allah Ta'ala ampun segala dosa yang termakatub di sebelah kiri. Teruskan soalan, tak habis lagi masalah. Teruskan soalan. Saya sambung cerita. Sambungkan. Kebajikan yang dibuat tadi dibalas oleh orang Allah balas pada orang kafir di mana saat di dunia ataupun di akhirat. Katakan dia dah masuk Islam. Okey. Amalan kebajikan banyak, tapi dia tak masuk Islam. Tengah orang bina masjid di sini, dia pergi derma. Di sini dia pergi derma. Okey. Pahala amalan yang dibuat oleh orang kafir, Allah Ta'ala pulang balik kepada dia di waktu sakaratil maut. Kesakitan orang kafir di waktu sakaratil maut 100%. Dengan sebab amal kebajikan tadi mungkin sakit 50%, tapi tetap kekal dalam neraka juga. Itu amal kebajikan. Amal kebajikan yang dibuat oleh orang kafir. Sudah habis. Ustaz, Teruskan. nama dulu saya dengar kan, ni apa kalau duit orang kafir nak buat masjid tak diterima. Sebab Ya, apa dia? duit daripada orang kafir. Saya dengar kan dulu. Dulu saya dengar duit orang kafir tidak boleh digunakan untuk buat masjid. Sebab dulu ada kes, jadi minta maaf ya, masjid negara dan guna Cina yang ekor-ekor apa tu, Judi. nama ekor dan nama apa tu, dia bagi duit Judi. tu dia bagi kepada masjid negara untuk buat. Jadi dia orang kata tak boleh terima pasal haram, duit haram. Kalau nak buat jalan lain tak buat, dia kan buat masjid. Saya dengar lah. Dia judi. Duit orang kafir tak boleh buat masjid, buat jalan raya tak boleh. Duit orang kafir tak boleh buat masjid, boleh buat jalan raya sahaja. Okey, dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuliah afsar dalam Masjidil Haram. Dalam majlis kuliah asar itu ada orang musyrik, ada orang musyrik. Terus macam ni, tinggal baca ni. Dengar kuliah Nabi, tidak dilarang pada syarat. Di mana
Siapa dia pembela Nabi? Talib. Ya, Abu Talib. Apa kali dia? bukan Abu Talib, Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib pembela Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan minum dia, siapa dia siapa? Apa kali dia? Abu Talib. Haram tak? Dan saya tak tahu sepanjang zaman haram tak? Kalau tak haram, sama barang-barang yang dibeli oleh orang kafir untuk buat masjid, sama. Kalau gitu Ustaz, ada siam ke akan datang rumah saya nak buat, dia kata ini semua untuk masjid sama. Buat dan sembahyang. Dia buat masuk masjid, dia dapat pahala. Tapi pahala tu Allah Ta'ala yang pulang balik ke dia di waktu sakaratil maut. Kita boleh terima. Saya, Kita boleh terima lah dia. kita boleh terima, tapi kita tak boleh derma. Tahu. Kena faham tu. Kita tak boleh derma untuk buat kuih dia, buatnya gereja dia tu tak boleh. Dan kita boleh terima derma dia tu. Misal Haji Rami, masyarakat PJJ masjid, dia buat kumpul sampai keluar supaya tidak basah orang masuk masjid, dan orang yang pakai sarung kaki pun tak basah. Buat pelan, pejabat daerah pun lulus. Haji Ramli dia iklan, siapa dia ramai-ramai nak buat ini di depan. Dia buat di papan tanah. Si orang tu lah tengok. Yang mari cari Haji Ramli, bagi saya buat. Dia pergi kontrak kata nak 50,000. Dia kata Haji Ramli, saya dah berjumpa dalam kontrak, dia nak 50,000. Saya mampu bayar. Dia buat. Bawa masuk ke gunung. Masuk buku belah kanannya, dia nak mati. Kalau tu Allah Ta'ala pulang kat dia. Allah Ta'ala pulang kat dia. Di waktu nak mati, diringankan kesakitan sakaratul maut. Ya. Walaupun dia kalau mengikut syarikat tadi itu ada syarikat yang menjual narkotika untuk judi, syarikat judi Ustaz. Bagaimana boleh lah kalau ikut pembahasan ini? Jadi yang buat tu syarikat judi. Mana duit kasihlah pada judi. Okey. Seelok-elok kalau boleh pihak berkenaan masjid, berilah kepada orang Islam dulu. Nak buat hak 50,000 itu, berilah kepada orang kaya hak Islam. Itu seelok-elok. Tapi dah 2-3 tahun menunggu Islam, tak datang daripada orang kafir. Masjid nak buat sendiri tak mampu, bagikan.
tidak jadi kesalahan bagaimana membela Muhammadiyah. Tapi seelok-elok berilah kepada pemerintah Allah kaya Islam. Sudah. Kan? Saya. Nak sambung mak cikgu. Hati kan kita ada satu masjid. Duit loteri kebajikan masyarakat. Yang kan 100 ribu buat masjid tu. Tapi tu orang tak mampu bayar. Tapi tak sampai tempat tidak. Tapi tak kata dia tak tahu. Jadi masjid pula ni berapa banyak dia tak mampu bayar. Bayar raya ni tak mampu. Sekali lagi. Loteri ada satu masjid. Ya. Dia buat Ada satu masjid. ya. Jangan sebut di mana. Ada satu masjid. Guna duit judi. Buat duit loteri kebajikan masyarakat. Okey. Nak masuk duit apa tak duit? Ya. Dah ramai-ramai dia mengadap kat tempat dah. Ya. Tapi nak baca ayat tak tahu dah. Nak bayar. Okey. Faham. Jamaah, apabila bercampur dengan duit haram, itu tidak barakah. Maksud tidak barakah, orang tak nak iktikaf dalam masjid itu. Sebab itulah zaman 50 tahun dahulu, apabila nak buat surau, dia minta tiang satu batang satu orang. Sudah cukup tiangnya katakanlah 100 batang. Okey, aku nak halang panjang 20 kaki tiap-tiap satu orang satu batang. Apabila cukup halang, faham tak ni saya kata halang ni? Tak faham kena bertanya. Aku nak rasuk pula. Panjang 20 kaki, tebal 3 inci. Tiap-tiap satu orang satu batang. Apabila yang itu cukup, aku nak kasar pula sekian banyak. Dah habis, aku nak lantai pula. Kata aku nak lantai. Dia satu orang dua keping. Apabila dah cukup, bila dah cukup alat tu, baru dia buat. Hak ni jadi barakah. Apabila bercampur dengan duit haram, tidak barakah. Apabila tidak barakah, orang semayang di situ pun tidak ada yang berwirid, dan tidak ada yang sudah semayang cabut. Cuba tengok asal masjid itu, tengok di situ. Salah satu sebab yang tidak barakah. Ya, habis. Tak ada berat. Soalan cepat-cepat. Tak ada apa. Sudah. Saya dah urus. Buat masjid surau, jangan mencampuri dengan duit haram. Jangan campur dengan duit haram. Wala talbisul haqqa bil batil. Berdalil dengan ayat itu. Tapi maaf kan. Teruskan. Tapi tadi kata duit haram kan tak bercampur. Yang masjid tu bukan haram kan? Dia bukan, macam dia buat untuk dia dapat duit tu daripada Judi. macam dia dapat Cikgu pergi beli kepala ikan merah sekejap lagi di pasar Borong. Beli di Aceh. Sebiji itu Aceh kata RM30, cikgu. Cikgu buat perubahan 100. Dia pulang balik RM70. RM70. Duit daripada jual apa? Boleh terima tak? tak. Dia kata cikgu ni duit saya baru jual apa? Cikgu dah terima tak? Tak.
Dan kalau cikgu tak mau terima, ambil main kat sini. Jangan disoal. Kalau bagi, ambil. Tak payah tanya duit kamu jual arak ke, duit kamu jual betina ke, duit kamu jadi tak payah. Bab cara kehidupan tak payah kaji selidik. Tapi dia dah tahu. Tapi Ustaz kata tadi kita tahu tadi jual arak. Okey. Kita tahu kata duit arak. Dan dia bagi tahu, cikgu ni duit saya jual arak. Saya tak ada duit lain, melainkan duit ni. Nak ambil ke tak ambil? Ya. Hukum boleh ambil ke tak boleh ambil? Jangan jawab dengan nafsu, kena jawab dengan hukum. Kalau jawab nak menang dengan Islam Bima dah cikgu tak ambil. Hukum boleh ambil. Jangan soal selidi. Saya yang kita beli, kita curi siapa dia tak? Kita tanya tak? Orang panggil cara hidup. Jangan soal selidi. Balik bahasa mengikut hukum. Sudah habis. Taruhlah situ dulu. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Didulukan yang wajib, diiringi dengan yang sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.